Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dirahmati al-fadhil imam, sahabat-sahabat sekalian, seluruh fungsi dan tangkuasa masjid. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi subuh yang mulia ini kita boleh mari ke rumah Allah. Ya. Walaupun hujan-hujan ni sedap tidur, cuaca sejuk, nyaman, sedap. Ya, tetapi orang yang beriman dia rasa segembira bila tempat pertama kita pergi setiap hari ialah rumah Allah. Ya, sebelum kita pergi ke kedai, sebelum kita pergi ke pasar, sebelum kita pergi pejabat, kita pergi rumah Allah dulu. Ya, nak tunjuk bahawa kita ni ada adab. Duduk atas bumi Tuhan, makan rezeki Tuhan, hirup udara Tuhan setiap waktu, tiba-tiba tak kenal Tuhan punya bumi ni. Ya, tak kenal lah. Ya. Maka sebagaimana kita pergi mana-mana negara, mana-mana tempat, kita jumpa Tuhan punya tempat tu dulu. Kita pergi rumah, kita jumpa tuan rumah. Kita pergi masuk kampung, kita jumpa ketua kampung. Demikianlah. Ya. Islam mengajar kita bahawa pertama-tama yang kita kena letak kemuliaan ialah Allah. Sebab tu kalimah laungan yang paling utama dalam hidup kita ialah kalimah Allahu Akbar. Agak-agak berapa ratus kali sehari kita ucap kalimah Allahu Akbar. Dalam azan, dalam iqamah, dalam semayang. Nabi kata bila kamu dapat berita gembira, ucaplah Allahu Akbar. Dengar berita gembira, ucap Allahu Akbar. Ya, jadi ini gambaran bahawa membesarkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni begini, jadi macam joget-joget. Kalau kita besarkan Allah, dia akan kecil makhluk. Kalau kita besarkan makhluk, dia akan rasa kecil dengan Allah taala. Hidup kita begitulah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia tempat Allah taala nak uji manusia. Ya, uji macam-macam. Uji dengan senang lebih bahaya daripada uji dengan susah. Kerana orang biasa waktu susah dia ingat pada Allah, waktu senang kadang-kadang lupa pada Allah. Kadang-kadang Allah uji dengan sihat, diuji dengan lawannya sakit. Ya, kita tak bimbang kalau Allah uji dengan sakit, sebab bila sakit manusia ingat pada Allah. Orang yang duk sihat kadang-kadang tak ingat pada Allah Ta'ala. Bila sakit ingat pada Allah. Tuan-tuan bayangkan seorang yang dites COVID, na'udzubillah, positif. Sebut positivity yang pertama dia ingat siapa dia? Allah. Dia tak ingat doktor, dia tak ingat ke lain dah. Yang pertama dia akan ingat Allah. Orang yang tak pernah doa akan berdoa bila dia kena COVID. Ya Allah, minta kawan-kawan tolong doa. Yang tak pernah semayang pun nak semayang. Pasal apa? Takut mati. Takut mati je. Sebab COVID ni boleh bawa pada kematian. Cuba pergi test-test, dia kata pakcik kena kurak. Kena kurak dia semayang, tak semayang gitu ya. Sebab tahu kurak tak mati. Ya. Jadi manusia ni takut kepada kematian. Ya, semua orang takut pada kematian. Satu hari Nabi SAW menyebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Siapa-siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Ya, siapa suka berjumpa Allah, Allah pun suka berjumpa dia. Wa man kariha, siapa-siapa yang tak suka bertemu dengan Allah Ta'ala, kata Nabi, Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bila dengar Nabi kata begitu, dia kata, ya Rasulullah, apakah kematian? Ya. Mati ke Rasulullah? Sebab aku ni takut dengan mati. Nak jumpa Allah kena mati, nak masuk syurga kena mati. Tuan-tuan, siapa suka mati? Semua orang takut mati. Aisyah kata, ya Rasulullah, apakah kematian? Kerana aku ni takut nak mati ya Rasulullah. Takut mati itu makna takut berjumpa dengan Allah ke? Ya. Nabi kata tak. Bukan. Ya. Orang yang beriman, beramal soleh, beribadah pada Allah, orang ni mengharapkan redha Allah, mengharap syurga Allah. Maka Allah Ta'ala pun nak bagi syurga untuk orang beriman. Itu maksudnya, kata Nabi.
Ada pun orang kafir yang syirik pada Allah, yang tak ibadat pada Allah Ta'ala, hidup maksiat pada Allah, dia ni tahu kalau dia mati dia masuk neraka. Ya. Kalau dia mati yang syirik pada Allah, dia kekal neraka selama-lamanya. Maka dia sangat takut dengan kematian, kerana bukan sebab mati itu, tapi takut balasan lepas mati itu. Maka orang macam ni dia tak nak berjumpa dengan Allah. Pasal apa? Kerana jumpa dengan Allah, dia tahu Allah akan azab dia, Allah akan seksa dia kerana syirik dia. Maka kata Nabi, demikianlah Allah Ta'ala pun sebenarnya orang yang tak nak berjumpa dengan dia, benci dengan dia, Allah lagi benci dengan orang itu. Itu maksudnya. Jadi oleh kerana itu sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan hidup kita, dia tak lama hidup ni. Hidup manusia ni dia sekejap. Satu, yang keduanya, umur Tuhan bagi tak sama. Ada kawan saya kena COVID sampai 2 minggu, ya, positif. Ujung-ujungnya doktor terpaksa tidurkan dia. Bila tidur ni, sebelum tidur rakam gambar pakcik nak cakap anak-anak minta maaf, apa semua menangis-nangis semua. Pasal apa? Doktor kata pakcik ni kena tidurkan dia supaya dia tak muata, oksigen dia lebih stabil untuk jaga. Akhirnya sebelum ditidurkan dia ajar mengucap apa semua, minta ampun pada Allah, bertawab pada Allah. Maka doktor tidurkan dia. Ya. Kita pula anak-anak bila dengar mak dia tidurkan, ayah dia tidurkan, kita tahu dah harapan kita jumpa dia 50-50. Ya, masa tu kita pun buat semayang sunat, buat semayang hajat, minta doa pada Allah. Ada orang pasal pun semayang sunat lagi. Ya, duk harapkan doa tiap-tiap hari. Bukan kita je minta tolong kawan kita, minta tolong ustaz, minta tolong sahabat kita, tolong doa pada Allah Ta'ala. Ya, ni panggil tawasul. Duk riuh masalah tawasul. Tawasul minta tolong orang yang hidup, padahal kita minta sendirilah. Boleh tak kita minta tolong orang lain? Boleh. Sahabat mari jumpa Nabi SAW, kita minta doa, pakat-pakat tolong doa. Tolong pakat-pakat doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, nak sebutnya akhirnya pasal apa? Masing-masing boleh jadi doa kita rasa takut Tuhan tak terima, mungkin doa dia Allah terima. Ya, mungkin doa orang alim kita rasa mudah terima. Tapi kadang-kadang bukan doa alim tu Allah terima. Allah doa kerana dalam ramai-ramai ni ada budak kecil yang tak berdosa, maka Allah terima. Ya, Sayyidina Umar Al-Khattab bila satu hari berjalan jumpa budak kecil. Umar turun pada kenderaan dia. Umar ni pergi dekat budak tu. Ya gulam, wahai anak, tolonglah doa pada Allah Ta'ala supaya pakcik ni tidak diazab di akhirat. Ya, Umar ni kata ke budak tu, wahai budak, tolonglah doa pada Allah Ta'ala supaya pakcik ni tidak diazab di akhirat. Padahal Sayyidina Umar tu dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi jamin syurga Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, dengar kata begitu, maka kawan pengawal Sayyidina Umar ni ya tanya Umar, ya Umar, pasal apa kamu tidak minta doa sendiri? Ya, sedangkan kamu dijamin syurga, pasal apa kamu tak minta? Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Sesungguhnya kita yang besar ni, kita yang tua-tua dah angkir balik ni, bila kita buat salah Allah kira dosa, bila kita buat baik Allah kira pahala. Adapun anak kecil, bila dia buat baik Allah kira pahala, bila dia buat salah Allah tak kira dosa. Allah tak kira dosa. Maka doa anak macam ni lebih mudah diterima oleh Allah berbanding doa kita semua. Ya. Jadi oleh kerana itu, minta pakat-pakat tolong doa. Saya ingat satu hari ada seorang hamba Allah, ya, 2 orang laki-laki, ya. Dia ni, ya, bila sampai petang dia berkunjung ke rumah. Dia ni perompak, tuan-tuan. Dia ni kerjanya dia panggil gangster, kongsi gelap. Bukan kongsi gelap juga, dia ni perompak lah, lanon jalanan. Ya, dia orang lalu masa tu kalau kita nak pergi mana-mana kan pakai naik unta, dia sekat tengah jalan, dia akan rompak. Tu kerja dia. Ya, kerja dia, ya, dia akan tunggu mana-mana kafilah yang lalu, maka dia akan rompak harta yang orang tu ada. Ya, dan ini banyak berlaku dulu-dulu. Waktu saya kecil ni kadang-kadang banyak sangat berlaku. Kita nak berjalan seorang-seorang tak berani tuan-tuan masa tu. Satu kereta nak bawa seorang diri tak berani. Tak berani lalu. Tengah malam kawasan tu kawasan yang ada perompak yang akan tunggu. Dia akan samun orang tu. Ya. Dia ni kerja gitu, siang hari pergi. Bila malam hari dia cari rumah. Mana rumah nak minta tumpang tidur.
Ya, sebab dalam Islam bila tamu tu datang rumah kita, kita kena raih. Maka ada satu hamba Allah, rumah dia didatangi oleh dua orang laki-laki ni. Dia kata, "Pakcik, ya, boleh tak kami nak tumpang bermalam di rumah kamu?" Ya. Dia pun beritahu pakcik, dia kata, "Kami ni pejuang fi sabilillah, orang berjuang, ya, berlawan masa tu berlaku peperangan." Dan dia kata dia ni sebahagian tentera Islam yang buat. Yang pakcik ni pula dengar kawan ni, ya, demikian, akhir tujulah di rumah dia, maka suruh isteri dia masak, dihidang makanan sebagainya. Ya, kebetulan dia ada seorang anak yang cacat. Ya, anak dia ni tak begitu sihat sikit. Ya. Jadi setelah tetamu ni makan, dibawa ke tempat tidur, tamu ni tidur. Ya, tuan rumah ni pun ambil bekas-bekas makanan tuan rumah ni, makanan tetamu ni, ambil air dia sapu pada anak dia yang sakit tu. Ya, sambil-sambil doa, dia kata mudah-mudahan berkat, ya, orang yang berjuang ni Allah Ta'ala sembuhkan sakit dia. Siang hari pergi, minta maaf pakcik, kami nak pergi berjuang, pergilah. Malam hari balik semula, malam kedua demikian juga. Ya, pada hari ketiga tetamu ni balik, sebab tetamu ni 3 hari datang rumah tu, dihidangkan makanan apa semua. Lebihan makanan tu diambil, air-air tu disapu pada anak dia. Pada hari ketiga tetamu tu tengok anak dia ni sihat. Ya, menyebabkan tuan rumah terkejut. Dia kata, "Pakcik, ini anak yang cacat dulu kan?" Dia kata, "Ya." "Tapi nampak sembuh." Dia kata, "Berkat kamulah." Kata tuan rumah, "Sebenarnya setiap kali kau makan, aku ambil air-air lebihan minuman kamu, aku sapu pada tubuh anakku, sambil aku doa mudah-mudahan keberkatan yang ada pada kamu, maka Allah Ta'ala sembuhkan penyakit anakku." Tuan-tuan, mendengarkan hal itu, kedua perempuan tadi menangis meraung, menangis sungguh. Dia kata, "Pakcik, minta maaf pakcik, minta ampun pakcik, sebenarnya kami ni bukan pejuang, kami ni perempuan, kami ni orang jahat, ya, dan anak pakcik sembuh bukan sebab berkat air yang ada yang kami minum." Mana berkat perempuan? Ya, anak pakcik sembuh ni bukan sebab keberkatan air yang kami minum, kalaupun ada rahmat kerana dia tetamu, ya, tetapi sembuh ni kerana keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana yakin. Pakcik ni tak tahu tu perempuan. Yang dia tahu orang ni, cakap orang ni orang soleh, orang yang baik. Mana kita tahu perangai dia di belakang dia, wallahu alam. Lalu kita ambil, dia kata mudah-mudahan, yakin bahawa ada keberkatan. Sahabat-sahabat Nabi, setiap kali Nabi makan, mereka berebut makanan Nabi. Betul, kerana makan Nabi ada keberkatan. Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bila Nabi kena patuk dia ular, Sayyidina Abu Bakar terus sedut darah bekas gigitan ular tersebut. Sayyidina Abu Bakar sedut. Ya. Tiba-tiba Nabi tengok Sayyidina Abu Bakar tak ludah. Sayyidina Abu Bakar telan, menelannya hingga Nabi tanya kenapa. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, "Aku nak supaya apa yang ada pada tubuh kamu ada dalam tubuhku, semoga Allah tidak azabku di akhirat." Ya, memang kita dapati ada orang yang Allah Ta'ala beri keberkatan kerana amal soleh dia dan sebagainya, maka kita ambil doa, ya, dengan keberkatan yang ada pada dia. Tapi kata laki-laki ni, anak ni sembuh bukan sebab kami pakcik. Anak ni sembuh kerana pakcik tawakal, yakin pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala beri. Ya. Bermula pada hari itu, dua laki-laki ni bertobat pada Allah Ta'ala, insaf, akhir menjadi hamba Allah yang soleh. Kadang-kadang insiden ni, kadang-kadang sikit je Tuhan buat satu-satu insiden untuk mengubah manusia. Ya. Berapa ramai orang marah dulu bila masjid tak boleh semayang berjemaah. Yang tak mari semayang pun marah, yang tak mari masjid pun marah. Pasal apa masjid tutup, kita kena buka, pasar raya buka. Ya.
kedai-kedai makan, kedai-kedai jual makanan buka. Pasal apa masjid tak dibuka? Sekarang kita buka masjid, alhamdulillah. Yang marah tu mari tak? Tak mari juga. Dia marah pula pasal apa kena ada penjarakan semayang. Ya. Pasal apa? Ya. Kenapa semayang ada jarak? Kenapa pasaraya tak ada, stadium tak ada, stesen bah tak ada, tempat lain dah tak ada penjarakan, masjid masih ada penjarakan. Kalau boleh kita nak semayang rapat-rapat. Saya memang antara yang awal-awal minta kalau boleh semayang rapat-rapat. Memang kita nak semayang rapat-rapat. Dan saya minta supaya SOP masjid ni memang perlu disemak semula. Ya. Tapi peraturan sekarang ni perlu rapat ke tak perlu rapat? Peraturan sebenar. Peraturan yang disampaikan hari ni, SOP yang disampaikan hari ni, ialah ada penjarakan. Itu SOP dia. Jadi siapa yang betul? Kita betul ke orang stadium tak betul? Kita betul ke orang di pasar tak betul? Kita betul ke orang di kedai tak betul? Yang tak betul orang tu. Yang tak betul yang di pasar, yang tak betul yang di stadium, yang tak betul di pasar raya. Yang betul kita. Kenapa kita nak suruh kita ikut yang tak betul? Sepatutnya kita bangga kerana kita ikut yang betul. Kita ni betul tuan-tuan. Ada penjarakan ni betul. Yang tak betul yang tak ada penjarakan. Ya, yang tak betul ialah yang tak buat penjarakan. Bukan yang ikut SOP hingga setakat ni kena ada penjarakan. Baru ni inspirasi 100 hari. Ya, dia buat oleh kerajaan buat. Ya, kerajaan di Saman RM1,000. Ya. Siapa Saman? Kerajaan Saman kerajaan. Ya. Pasal apa? Kalau tak Saman, salah. Yang langgar peraturan, apa kesalahan dia? Kerana penganjur gagal mengawal penjarakan. Salah tak? Salah. Maka disaman. Betul tak saman tu? Betul. Saman tu betul. Kenapa? Kerana mereka yang mari penganjur gagal menjaga penjarakan. Maka penganjur tadi dapat bersalah, maka penganjur disaman oleh KKM, Kementerian Kesihatan saman dia. Ya. Berarti yang betul siapa? Yang betul yang ada penjarakan. Yang kita ni betul tuan-tuan. Di Kelantan baru ni Ramadan tahun lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, masa tu ramai orang bantah ada penjarakan semayang. Ya. Lalu satu surau dipadam lampu, di semayang dalam gelap. Selipar-selipar sorok semua. Tengok bawah tak ada selipar. Tengok surau gelap. Tiba-tiba amin, ramai-ramai. Ini mesti jin. Ya, takdir Allah Ta'ala, na'udzubillah, takdir Allah berlaku. Ada yang positif, satu surau positif, balik rumah, satu kampung tu positif. Ya. Lalu media sosial, ya, semua orang serang surau tu. Bahasa tak ikut peraturan, kita dah ada SOP, kenapa tak ikut SOP? Inilah akibat tak ikut SOP, dah ramai kena serang juga tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kita na'udzubillah, kita minta lindung. Saya ulang balik, saya setuju SOP masjid kena semak. Kalau perlu ada penjarakan, mungkin perlu rapat sikit ke, kita kena ikut. Sebab saya baru ni kebetulan pergi ke UK. Ya. Ialah di sana bukan ada negara yang ada peraturan, dia langgar peraturan. Pesmah tak wajib pakai, patut scan tak perlu, tak ada. Semayang Jumaat, kebetulan saya semayang di Oxford, Universiti Oxford tu, semayang Jumaat situ, rapat-rapat tak ada apa. Ya. Tapi di sana berapa ribu sehari positif? 40,000, 50,000 sehari. 50,000 sehari. Tapi siapa yang kenalah. Ya. Kalau boleh tahan sampai kategori 4-5 hantar hospital. Ya. Sana dah endemik, maknanya kita kena terima realiti bahawa kita bersama-sama dengan COVID. Ya. Tapi kita, negara kita belum sampai lagi, sebab tu ada peraturan. Kalau tidak, kita tak payah pakai pesmah, tak payah ada penjarakan. Saya nak ulang balik bahawa saya setuju, kita setuju disemak kalau sekiranya kita dah ambil vaksin belaka dah, kemudian ada yang dah ambil penggalak sebagainya, ya, dan kita dapati kita setiap mari masjid kita scan, pada adatnya insya-Allah tidak berlaku. Maka pada saya, kalau perlu, kalau tidak ada masalah penjarakan, kita rapatkan. Tapi kalau sekiranya kita bimbang, maka kita ikut peraturan. Cuma saya nak sebut hari ni,
Ya, sebab banyak sangat orang duk serang pasal apa masjid saja ada SOP. Sampai dia kata kuman COVID ni dia kena masjid je, tempat lain dia tak pergi tuan-tuan. Dia mari masjid je. Macam-macam lah tulisan, macam-macam perli. Saya nak sebut bahawa kita masjid ni tuan-tuan, tuan-tuan tanya siapa pun, tu imam ke, jawatankuasa masjid ke, pengurusi, kalau boleh memang nak sembahyang rapat-rapat. Habis kenapa kita sembahyang jarak? Itu peraturan yang dikuatkuasakan hari ni. Maka kita yang ikut peraturan, kita rasa banggalah orang Islam. Ya, saya rasa antara tempat yang paling patuh SOP masjid. Dan kita sebagai orang Islam, kita rasa bangga kerana kita berjaya patuh peraturan yang ada. Kita tak langgar macam stadium, kita tak langgar macam pasar raya, kita tak langgar macam kedai-kedai. Mereka langgar. Sepatutnya serang orang yang langgar SOP, bukan serang orang yang patuh SOP. Kita ni terbalik, duk serang yang patuh SOP tapi tak serang yang langgar SOP. Ya. Jadi oleh kerana itu akhirnya pasal apa? Boleh jadi pertama kerana rasa bosan. Duk ada penjarakan, bakal ada rasa bosan. Lama-lama manusia dia rasa bosan. Macam di UK, macam di barat lah. Bila dah rasa bosan, akhirnya ikut kamu lah. Tak ada peraturan. Siapa kena, siapa tak kena, selamat. Ya. Jadi apa pun, bagi kita sekarang penyakit varian baru Omicron, negara kita ada 32 kes, ya, dan semua dikesan di KLIA, ya, di KLIA pintu masuk negara, dan mereka ni semua telah pun dikesan awal terus di kuarantin. Dia tak merebak dalam masyarakat lah, ya, di kuarantin ada 32 kes, ya, dan mereka di kuarantin tu. Tapi ya, masalahnya ialah dia tak ada simptom. Mutakhir ni COVID tak ada simptom, demam tidak, batuk tak ada. Ya, kadang-kadang kejap dia timbul tag positif. Esok cek kali kedua negatif. Nak keluar tak berani. Petang cek semula positif balik. Dia juga jadi macam gila macam tu tuan-tuan. Ya. Dia gila tu, nak kita pun nak gila tu. Naik pening. Ya. Jadi oleh kerana itu apa yang penting pada kita ialah ini di antara sebut bagaimana manusia berdepan dengan pelbagai kemeluk yang ada, tapi hakikat sebenarnya saya dah renung, hakikat sebenar manusia sama aja. Setiap zaman ada ujian. Dulu waktu saya muda sikit dulu, ya, duk dengar orang tua-tua duk risau, bimbang budak-budak muda sekarang ni. Ya, anak-anak masa tu kebimbangan masa apa dia? Masa saya muda-muda, orang tua duk bimbang anak-anak ni tak dengar cakap. Kadang hilang, gimana? Mandi kolam, mandi sungai. Bimbang masa tu takut mati lemas. Bimbang masa tu takut masuk hutan sesat. Masa tu nakal zaman itu. Sekarang sama juga, saya masih dengar orang tua-tua bimbang anak-anak sekarang. Kita bimbang media sosial terbuka, macam-macam benda macam itu, boleh access macam-macam. Setiap zaman ada ujian yang tidak sama. Setiap zaman ujian tu sesuai dengan zaman itu. Ya. Hari ni kita bimbang anak-anak kerana tak bagi handphone tak boleh. Kena belajar online. Ya. Nak bagi kita bimbang pasal apa? Kerana semua betul dia boleh pergi. Dan semua telah mengubah. Hidup kita terus berubah. Ya. Sekarang terus berubah sekarang ni. Ya. Orang tak bimbang. Kalau dulu nak niaga kena ada kedai, kena lesen, kena pergi cek. Kalau nak niaga kedai makan kena pergi cek dengan Kementerian Kesihatan, kena ambil suntikan pun. Ya, sekarang siapa nak berniaga, tak perlu ada modal besar, tak perlu ada premis perniagaan, tak perlu ada lesen pun. Ya, kita boleh beli, kita boleh jual apa yang ada. Kampung saya tu tuan-tuan bukanlah kampung besar sangat di Batu Balai tu, tapi di sana ada 200 usahawan peniaga. Ya, 200 ni saya fikir jumlah rumah kampung tu, jumlah rumah dalam 300 lebih lah. Ya, tapi 200 yang berniaga. Satu hari saya nak test saja je di Semayang Asar. Ya, lepas Semayang Asar saya borak ada seorang pakcik kampung saya. Pakcik ni umur dalam dekat-dekat 60, 50-an, 60-an. Saya tanya, nak jual apa? Ya, dia ni orang kampung tuan-tuan.
Duduk kampung Batu Balai pula tu. Ya, bukan pinggir Putra dah. Saya tanya pakcik tu, jual apa? Dia kata adalah jual sikit-sikit. Ada berniaga juga. Online business. Online. Jual apa dia? Dia kata ada rumah jual kuih-kuih sikit. Ya, jual frozen makanan. Ada juga. Tanya seorang pakcik, niaga apa? Buat pating tempoyak. Jual online. Sekampung tuan-tuan, kampung kecil, 200 orang berniaga. Dulu kalau kita buat kedai, kawan kita buat kedai, kita mula geram, celaka dia buka kedai juga. Ya, nanti cari bomo siang ke, bomo malam ke. Dulu, sekarang nak buat apa? Semua orang berniaga. Mengubah manusia. Tapi setiap nikmat, setiap azab ada nikmat. Setiap nikmat dalamnya ada azab. Setiap rahmat ada ujian, dalam ujian ada rahmat. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama susah akan ada kesenangan. Tapi ingat, bersama kesenangan juga ada kesusahan. Seronok makan sedap seronok. Masuk mulut sampai halkum. Lepas tu tak seronok dah, sakit perut apa semua, berlari bilik air. Bersama nikmat dunia, bersama nikmat akan ada benda yang kita tak suka. Tetapi akhirat dah tak ada macam ni. Ya. Tapi yang kita duk risau sekarang ni ialah bukan risau apa. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas. Walakin yantazi'u biqabdil ulama. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak cabut ilmu daripada manusia secara mengejut. Allah tak hilang ilmu kita secara mengejut. Tengah-tengah duk cerdik, bangun pagi besok jadi bodoh je. Pakcik 2 campur 1 berapa? 3. Ya. 5 campur 5 20. Hilang akal. Ya. Jadi tak siuman, jadi ingat, lupa. Nabi kata Allah tak cabut ilmu daripada manusia secara mengejut. Tengah-tengah cerdik tiba-tiba hilang ilmu, tengah-tengah tiba-tiba hilang ilmu, tak. Walakin yantazuhu, Allah Ta'ala hilangkan ilmu tu dengan apa dia? Dengan matikan para alim ulama. Orang alim mati, orang hebat-hebat mati, orang yang warak-warak mati, satu. Ya, meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, kalau dia sebagai ahli hadis, dia akan hilang semua kepakaran hadis yang ada pada dia. Ya. Matinya dia, maka ditinggalkan semua, hilang. Nabi kata begitulah. Sehingga muncullah golongan yang jahil. Ramai orang tak erti lah, mungkin dia tak ada orang alim. Ya. Lalu manusia, ya, merujuk masalah dia kepada orang yang tak tahu. Dah orang alim tak ada. Ada masalah, rujuk. Tanya Mr. Google, Syekh Google. Tanya apa hukumnya. Kita pun baca, kita rujuk ke dia. Kenal tak siapa tu? Saya baru ni download satu web Al-Quran dalam handphone saya. Saya download, ya. Sebab saya pun nak download benda yang hampir sama, ya. Gambar dia sama, betul sama. Bila saya duduk saya baca Quran tu, rupanya Quran yang ditipu, Quran yang ditopok tambah, ya. Quran yang ditopok tambah. Kadang-kadang tambah 1 huruf je, kadang-kadang tambah dia buang 1 huruf je, kadang-kadang diubah baris je, ya. Saya baca rasa tak ada ayat, tak ada huruf P ni. Saya refer pada Quran lain, memang tak ada. Saya baca lagi surah lain, ada tambahan huruf. Ialah surah yang biasa kita baca, kita tahulah surah yang kita biasa baca, ya. Tiba-tiba kita tengok, kenapa baris atas, kenapa baris bawah? Kok kita tak ingatlah. Buka Quran, rojak Quran, betul tak betul ni? Rupanya beribu website ini untuk sekalian yang bercanggah dengan Islam, yang menipu orang Islam, yang tokok tambah. Maka kita kena hati-hati. Nak download, pastikan kita rujuk sumber yang betul. Kena check, double checking lah. Macam mana kita nak tahu? Kalau tuan-tuan nak tahu mana palsu, mana betul, kita kena banding, ya.
kita kena buat perbandingan. Macam duit. Macam mana kita tahu duit yang palsu? Kita ambil duit yang asli, yang betul, kita banding. Ya, sebab tu sifat Quran Al-Furqan. Syahr Ramadan allazi unzila fil Quran hudan nas bayyinatin wal furqan. Wal furqan. Sifat kitab suci dulu pun Allah sebut Al-Furqan. Dia membeza, membanding. Banding yang Allah beritahu, yang manusia dapat banding. Mana betul? Ya. Jadi bila kita banding, kita nampaklah, oh ni tak betul. Ya. Jadi sekarang ni tuan sekalian, oleh kerana website di dunia hari ni bilion ini dipenuhi dengan pelbagai benda, kita orang Islam, kita mesti penuhi media sosial dunia ni dengan maklumat yang betul, dengan cerita yang benar, dengan maklumat yang dapat kebaikan. Macam mana caranya? Semua tuan-tuan, kita ada Facebook. Saya yakin semua di Malaysia ni antara yang tertinggi. Kita ada Facebook, kita ada WhatsApp. Boleh tak setiap hari, semua kita ni setiap hari kita post dalam Facebook kita, ya, 10 hadis atau 10 ayat Quran atau 10 cerita kebaikan. Ya. Setiap orang kena post 10 berita yang betul, cerita yang betul. Jangan ambil berita. Saya lebih suka kalau kita ambil, orang kadang-kadang setengah tu orang share hadis. Ya. Share hadis. Setiap orang share. Hari ni saya kena pastikan saya akan posting Facebook saya 10 kali posting. Tapi posting yang saya nak post ialah benda-benda yang dapat pahala. Cerita hadis, cerita yang benar, cerita ayat Quran. Kita post. Kalau setiap orang Islam satu hari dia posting 10 kebaikan, cerita-cerita benar. Nescaya cerita-cerita TikTok yang duk mengarut. TikTok ni ada yang banyak yang baik pun. Ya, banyak juga TikTok yang baik. Tapi sebahagian tu, ya, budak muda sekarang dia masing-masing cari duit. Ya, duk gelik sikit, menari sikit, dapat duit. Ya, lebih seksi, lebih ramai orang tengok. Lebih ramai orang tengok, lebih banyak dapat duit. Ya, pasal apa? Iklan akan masuk. Ya, akhirnya handphone kita dipenuhi dengan cerita-cerita yang karut-marut, cerita yang tak betul. Ya, kalau kita boleh, setiap hari saya nak post 10 posting saya ialah 10 benda yang baik. Setiap orang di antara kita, berarti kita penuhi maklumat media ni dengan maklumat yang betul, cerita yang benar, maka insya-Allah dia akan menutup segala cerita-cerita yang tak betul. Walaupun sebahagian tu dibayar untuk dapat posting yang banyak. Ya, tetapi kita yakin, ya, kalau ini peranan yang kita boleh buat. Ya, sebab tu saya dah tengok, ya, cabaran kita, perjuangan Islam, ya, mendaulatkan agama Allah Ta'ala, ya, mengajak masyarakat balik pada prinsip ni memang wajib diteruskan setiap zaman. Negara hari ini perlu sebuah negara yang bukan saja bertamadun maju, tapi negara yang tidak lagi terlibat dengan rasuah, penyelewengan, negara yang integritinya tinggi, ya, rakyatnya yang bersama-sama, pemimpin dan rakyat mesti bertanggungjawab. Ya, Allah Ta'ala kurnia negara kita bukan negara miskin tu, dan kita negara yang kaya, banyak rezeki. Hujan turun, Masya Allah. Bila saya kebetulan duduk jaga Kementerian Alam Sekitar Air, ada negara dunia tuan-tuan, setahun sekali, 2 kali je hujan. Ya. Di Mesir, di Jordan, kalau hujan turun ni, sujud syukur. Kita hujan dah, banjir. Ya. Tapi bila baru ni tersebar, mungkin tuan-tuan juga tengok satu gambar rajah 25 tahun dalam lingkungan negara kita ASEAN ini, ya, negara-negara yang ditipu dengan ribut, taufan, gempa bumi, sebagainya. Kita tengok tiba-tiba saja Malaysia ni terlepas daripada lingkungan tersebut. Ya, Malaysia lepas. Kita Malaysia tak ada taufan besar-besar, tak ada. Kita Malaysia terlepas gempa bumi. Negara lain ada gempa bumi, kita tak ada gempa bumi. Ya, kita ada gunung, tapi negara kita tak ada gunung berapi. Ya, cuma kita ada banjir. Tapi alhamdulillah setahun 2 ni nampak tak banjir besar.
Saya bila pegang ni duduk dalam kepala ni dua benda yang paling biasa jadi kementerian kena tanggungjawab besar sikit. Yang pertama sekali jerubu. Bila kemarau sangat jerubu. Tapi alhamdulillah 2 tahun ni tak ada jerubu. Ya, alhamdulillah. Kemudian banjir besar 2014, 2016 baru ni. Negara ini tahun ini kalau tengok taburan hujan memang Sarido ni akan berlaku banjir. Ya, sekarang ni Met Malaysia dia boleh fokus dan dia boleh maklumat lebih awal. 2 hari lebih awal sebelum berlaku. Ya, ni ramalan. Ya, bukan tepat sebab dia termasuk rahsia Allah Ta'ala. Saya tanya pegawai-pegawai, dia kata memang kita tak dapat maklumat detail di mana hujan nak turun ni, memang rahsia Allah Ta'ala. Kita boleh ramal, boleh agak. Ya, dengan hujan berat ni, angin bertiup sekencang ini, maka kita boleh agak macam kita lah. Ya, pakcik berapa sampai di Tol Gombak, kita pun tengok. Ya, Waze sejam 53 minit. Ikut maklumat Waze, kita tolak daripada Jeka sejam 53 minit kita sampai Tol Gombak. Kita sampai pukul 11.23 minit. Kita boleh beritahu sekarang betul ke 11.23? Tak semesti. Kadang-kadang lambat tengah jalan, ya, boleh tahan. Kadang-kadang kereta pancit, kadang-kadang ada hujan, ya, menyebabkan perjalanan kita berubah. Tapi pada adatnya kita boleh jangka. Sekarang kita boleh jangka dah, semua benda boleh jangka. Naik flight berapa sampai, ya, naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur nak pergi Jakarta pukul apa sampai tu boleh tahu dah. Kita akan touchdown, ya, di Jakarta pukul 10.25 minit pagi, boleh jangka. Ya, tapi tepat begitu tak, dia dalam ilmu Allah Ta'ala. Apa pun sahabat-sahabat sekalian, ya, dalam situasi begini, ya, kita perlu bergerakkan usaha-usaha kita dan teruskan. Ya, yang duduk dalam kerajaan, saya diamanahkan dengan tanggungjawab ni. Ya, doa pada Allah, jangan jawatan menyusahkan di akhirat, jangan jawatan menjangkan kita di akhirat. Biar jawatan kita pegang ni boleh tolong kita sampai ke akhirat. Orang berniaga, kita nak supaya perniagaan kita boleh tolong kita sampai ke akhirat. Tuan-tuan jadi cikgu sekolah, biar kerja kita, ya, ambil gaji, ambil ilham, ambil lah. Itu bukan tanda tak ikhlas. Ada orang kadang-kadang bila orang tu ambil gaji, oh ni kerja, ya, bukan ikhlas kerana Allah, ya, macam-macam lah, ya, tuduhan macam-macam cerita lah, ya, jaga periuk nasi, penting diri sendiri, macam-macam gambaran. Ya, seolahnya kalau bekerja ni, kalau ambil gaji tak boleh. Ya, orang politik ada gaji dia, ahli parlimen ada gaji dia, semua orang ada gaji dia. Gaji ni bukan balasan sebenar. Kita orang beriman, ambil lah, ya, tapi kadang-kadang kita ambil ni bukan untuk kita pun. Allah Ta'ala bagi rezeki. Ada hak zakat tak? Ada. Kita keluar zakat. Ada hak fakir miskin tak? Ada. Kita bagi sedekah. Tapi tak payahlah kita cerita pada orang lain. Tapi pengalaman saya duduk ni, saya jumpa beberapa tokoh-tokoh korporat yang berjaya di Malaysia ni. Ya, saya sebut nama tu tak kenal lah, beberapa tokoh-tokoh besar ni. Memang betul lah. Ya, di sebalik kejayaan dia ialah sedekah yang banyak. Ya, toke-toke ni di sebalik kejayaan dia sebenar sedekah yang banyak. Baru ni bila artis yang meninggal dunia, ada pelakon meninggal dunia, saya secara peribadi saya terkejut. Ya, baru ni bila ada seorang pelakon yang santai, hoang-hoang begitu je. Ya, bila dia meninggal dunia, rupanya sepanjang dia hidup, dia menampung 4 buah mak tahfiz. Dia tanggung tahfiz tu tiap-tiap bulan, betul-betul. Tiap-tiap bulan. Kita kata Masya Allah, seorang artis yang kita duk fikir bila sebut artis ni konotasi biasa negatif. Tak, kadang-kadang kita tengok di sebalik hidup dia tu, rupanya dia ada mak tahfiz sendiri, dia ada tanggung budak-budak yang miskin untuk sekolah. Ya, baru ni ada seorang tokoh korporat, memang dia kaya, ya, memang kaya, tapi tiap-tiap bulan dia beribu, ratus ribu dibagi sumbangan. Ya, Allah Rabbi. Ialah satu hari bila Nabi cerita bab sedekah ni, seorang miskin, dia terasa hati. Ya, dia kata, ya Rasulullah, beruntung orang kaya ya Rasulullah. Semua kita nak kaya, semua kita nak senang, tapi Allah Ta'ala menentukan rezeki. Ada orang lebih, ada kurang. Kadang-kadang kerja sama-sama kerja je. Saya ustaz, saya kerja dengan dia sama-sama masuk pejabat.
Sekarang dia dah jadi pegawai tinggi, saya masih lagi bawah. Ialah rezeki ni, ruang-ruang tu dia tak sama. Anak sendiri tak pernah terfikir satu hari nak jadi menteri, tak pernah terfikir langsung. Masuk pembangkang, masuk PAH, ya, mana boleh jadi menteri? Duduk lapang pembangkang, dah jadi menteri. Jaga air pula tu, jaga air, jaga udara, mana pernah fikir, ya. Tapi kadang-kadang Allah atur kita, kita tak tahu sebenarnya anak kita ni rasa nak jadi apa depan kita. Kampung saya tu ada dua orang budak nakal, budak dua-dua ni. Saya tanya abang dia, ya, apa cita-cita? Bang, cita-cita nak apa? Dia kata, saya besar nak jadi askar, naik askar. Tanya adik dia apa? Nak jadi komeni. Adik dia komeni, abang jadi askar. Elok lah kata. Ya. Jadi kadang-kadang rezeki kita ni Allah atur, kita tak tahu, ya. Cuma gitulah rupanya di sebalik kehidupan kita ni ada benda lain yang kita perlu buat, walaupun sikit. Macam yang balik tadi, sahabat ya Rasulullah beruntung orang kaya, beruntung orang kaya Rasulullah. Kami semayang, dia semayang. Kami berzikir, dia berzikir. Tapi bila dia bersedekah, kami tak ada sedekah ya Rasulullah. Akhirat besok masuk syurga, tentu masuk syurga dia dulu ya Rasulullah, ya. Sebab dia amalan banyak pada kami, kami tak boleh buat. Ni sahabat-sahabat Nabi miskin, dengki pahala, bukan dengki rezeki dunia, ya. Dengkinya pahala. Kata Nabi, engkau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nescaya Allah Ta'ala bagi pahala pada kamu sebagaimana pahala mereka yang bersedekah fi sabilillah. Kan ahli sufah ni ramai kan orang sahabat-sahabat Nabi miskin. Masing-masing cerita Nabi suruh berzikir ni. Setiap kali kita nampak orang kaya sedekah, kita berzikir, kita dapat pahala macam dia. Maka sahabat-sahabat Nabi berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dapat tahu maklumat pada orang kaya pun berzikir juga subhanallah. Sahabat mengadu, ya Rasulullah, mereka berzikir juga ya Rasulullah. Ada benda orang kaya boleh buat, orang miskin tak boleh buat. Tapi orang miskin buat, orang kaya boleh buat, ya. Akhirnya banyaklah Nabi sebut, termasuklah kalau kita tengok dalam hadis lain, kamu sabar. Sebab tu ada hadis kan, kata Nabi, aku tengok 100 dinar berlomba dengan 1 dinar. 100 ringgit lah, mudah faham. 100 ringgit berlomba dengan RM1. Kadang-kadang 100 depan, kadang RM1 depan, kadang 100 depan, kadang berlomba bersaing. Sahabat tak faham, ya. Apa maksud, apa makna ya Rasulullah? Nabi kata ada orang kaya sedekah RM100, ada orang susah sedekah RM1. Aku tengok pahala dia bersaing. Pahala dia bersaing, bukan RM1 duduk belakang jauh, dah. Pahala dia bersaing kerana ia akan mengadili kita. Allah Maha Adil. Orang ni dengan susah dia banyak ni, dia bagi RM1 besar bagi dia. RM100 bagi orang kaya, apa sangat? Sekali makan RM1,000, RM2,000. Anak terkejut pun kawan saya, dia ajak kawan makan. Berapa ringgit sekali makan? RM5,000. Entah makan apa. La ilaha illallah, ya. Dia kata dia pun tak tahulah. Ingat ke kedai tu murah, rupanya kedai tu memang mahal. Dah, bukan kedai mahal, order tu barang mahal. Masuk restoran sama, tulis dah ikan sungai, pating buah, pating muncung kau. Ya. Jadi maksudnya, Allah Rabbi, simpulan hidup kita tu clear. Kita nak dua. Kita Allah bagi nikmat bahagia dunia, alhamdulillah, dan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalaupun kita tidak bahagia dunia, jangan kita celaka di akhirat. Yang paling kita takut, yang paling kita bimbang, dunia hidup susah. Saya kenal lah, ada kawan-kawan, saya kenal seorang Allah, susah hidup dia.
ya, kutip-kutip susahlah. Kehidupan dia tu memang sangat susah. Jumpa tin, kutip tin, jual botol air, jual tin. Pergi tempat buang sampah, collect, jual. Ya. Tetapi semayang pun tak semayang, tuan-tuan. Ya. Beli nombor ekor pula tu. Dahlah hidup melarat, beli nombor ekor, dapat duit dia beli nombor ekor kat Tongkiat. Ya, beli nombor ekor, berjudi. Masjid tak sama lagi lah, tak mari. Semayang tidak. Ya. Anak-anak tutup dengan satu kisah yang berlaku di Kubang Krian. Saya pernah sebut kisah ini segala ulang untuk Diana dan sahabat-sahabat sekalian. Anak hadir satu rumah ziarah seorang hamba Allah, satu keluarga yang sangat susah, miskin lah, susah. Saya masuk rumah dia tu, saya tengok televisyen tak ada TV. Hari ni mana rumah yang tak ada TV? Jarang sangat lah. Rumah pakcik ni tak ada TV tak ada, sofa, kursi tak ada, tuan-tuan. Buruk-buruk rumah kita pun ada kursi, jadi kursi pun tak ada. Ya. Lansir biasa, tikar mengkuang, tak ada kapet. Di penjuru dinding tu ada satu katil. Suami dia koma, ya, sakit, dah tak sedar, dah beberapa bulan. Saya pergi kat pakcik tu, panggil nama, tak menjawab lah. Ya, baca doa sikit. Ya. Sebelah bawah tu isteri dia tidur di atas tilam, atas lantai, tilam nipis. Saya kata, saya pergi kat makcik tu. Makcik ni yang jaga pakcik ni, pak suami dia koma, dia pula kena kecil manis, kaki kerat sebelah, kudung sebelah, dan sakit juga. Cuma sakit dia. Saya pergi kat makcik tu, makcik, ya, nak katil, kita bagi katil lah makcik. Kita tengok orang tidur atas lantai ni tak punah, tuan-tuan sekalian. Kita zaman ni kita rasa Allah sangat sedih lah. Ya, saya kata pakcik, tak apa, kita beli katil. Dia kata tak nak ustaz, tak nak. Memang ada orang offer katil, memang saya pun sebenarnya beritahu kat siapa-siapa yang perlu, kita belilah, tak apa. Ya. Tapi memang dia tak nak. Saya kata pasal apa tak nak? Payah duduk atas lantai ni. Tak ada kata duduk atas katil lagi payah. Nak turun naik payah, kaki sebelah. Ya, atas katil. Saya tanya dia, "Pak, macam mana?" Dia kata, "Alhamdulillah, bolehlah." Ya, makan-makan macam ni, makan-makan. Alhamdulillah, adalah rezeki. Alhamdulillah. Ya, pakcik siapa jaga? Saya jaga, kata. Alhamdulillah, saya jaga. Alhamdulillah. Ya. Lepas tu mandi-mandi dia. Alhamdulillah, kata bolehlah. Dia sendiri pun mengesah. Sepanjang saya berbual dengan dia, tuan-tuan, tak putus-putus mulut dia ucap Alhamdulillah. Tak putus-putus. Alhamdulillah. Sikit-sikit macam mana sakit ni, Alhamdulillah, nak sembuh dah tu. Alhamdulillah. Sekejap-kejap Alhamdulillah, kejap-kejap Alhamdulillah. Tak ada satu keluh kesah, tak ada satu kata saya ni susah hidup ustaz, yang mak marilah tolong, takkan mari saja. Tak ada duit ke? Tak ada. Minta, sepatah minta pun tidak. Yang keluar mulut dia ialah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehingga kita yang sihat ni, bila tengok dia ucap Alhamdulillah, kita rasa macam Masya Allah. Bagi dia, sakit ni dia tak rasa beban. Ya. Jadi dia kawal akal dia hamba Allah yang soleh, bahawa yang penting kita, Tuhan bagi nikmat, kita syukur. Ujian Allah, mungkin Allah nak ampun dosa, dia fikir positif. Sebab tu dah ada Nabi kata, sentiasalah kamu baik sangka dengan Allah, supaya Allah Ta'ala beri apa yang kita kehendaki. Jangan buruk sangka dengan Allah, baik sangka dengan Allah Ta'ala. Ya, kalaupun kita tak tahu hikmah pasal apa Allah buat begitu, doa mungkin Allah nak ampun dosa kita, ataupun Allah nak angkat derajat kita. Ya, mudah-mudahan kita semua ambil iktibar, saya sendiri, saya peribadi, ya, dengan tuan-tuan sekalian, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati majlis kita pada kali ini. Ya, wallahu alam. Ya, saya sekadar doa, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah babal khair wa babal barakah wa wassalatu wassalamu fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.